Sri, berkenaan dengan kesan ke atas negara, Timbalan Menteri Kewangan Dr. Awang Adik Hussein berkata, kesan gawat ekonomi Amerika Syarikat tidak akan meninggalkan kesan besar ke atas ekonomi negara. Kerana keluaran dalam negara, pasar diramal mencatat kenaikan 6.5%, katanya. Ekonomi negara diuja oleh kenaikan harga komoditi global dan domestik, consumption yang sihat. Apa komentar Sri? Saudara Yang Hormat Timbalan Menteri melihat satu aspek saja. Salah satu daripada aspek yang terpenting dalam mengira pembangunan ekonomi atau economic growth ialah apa yang dipanggil sektor pembuatan. Sektor pembuatan, kalau kita kaji dalam sektor pembuatan, 70% daripada pendapatan daripada sektor pembuatan adalah dalam kumpulan elektronik dan komputer. Dan daripada 70% daripada sektor pembuatan. Sektor pembuatan memberi sumbangan lebih daripada 33% dari pembangunan ekonomi. Manakala sektor yang disebut oleh saudara Awang Adik yang dikatakan sektor resource base kurang daripada 20%. Dan 30% daripada sektor ini, kalaulah permohonan untuk semikonduktor, permohonan untuk elektronik, ini berlaku kerana kebanyakan daripada permintaan barang-barangan ini adalah daripada Amerika Syarikat. Dan ini berlaku, makna kesannya kepada ekonomi akan. Jadi saya rasa EPU kena membuat analisa yang betul. Kenyataan bahawa ekonomi akan bertumbuh 6% itu ialah kenyataan jangkaan. Sekarang dalam tak sampai masa 2 minggu keadaan ini berlaku. Tak semasa 2 minggu. Sekarang banyak negara sudah revise the economic prediction, bukan dalam 2 minggu. Kedua, dia tidak menyatakan bahawa kesan Amerika tidak ada kesan ke Malaysia. Dalam kekecohan di pasaran modal di New York, apa jadi pada pasaran kita? Pasaran kita bergerak sama huru-haranya dengan pasaran di Singapura, pasaran di Bangkok ataupun di Tokyo dan seterusnya. Saya harap lagi sekali saya meminta kerajaan berhemah dalam membuat kenyataan tersebut. Jadi dia perlu cermat kerana kenyataan itu, kalau kenyataan tidak betul, tak berapa hemah, nanti apa yang akan berlaku, pelabur-pelabur asing akan membuat kajian tersebut bahawa kerajaan is not up to date with the real situation. So saya rasa sebagai seorang profesional, saya harap kerajaan Malaysia berhemah dalam membuat kenyataan. Kenyataan boleh dibuat, tetapi bukan saja mengatakan supaya orang jangan takut, tetapi mesti perlu membuat kenyataan supaya kita mengadakan keadaan ini. Saya menyatakan ini sebab saya rasa kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan menghadapi. Kita dah tahu taufan nak datang. Tak, kita mesti sediakan tingkap-tingkap kita ini supaya ditutup rapi ataupun dijaga supaya kita tidak menghadapi keadaan tersebut dengan lebih teruk lagi. Ini standard operation procedure untuk Kerajaan Barisan Nasional. Kita masih ingat pada tahun 98-97 bila kita menghadapi the Asian Financial Crisis, standard line yang keluar
setiap hari oleh menteri-menteri adalah kita mempunyai fundamental yang kukuh, kita tidak ada masalah, kita mempunyai keupayaan untuk menghadapi segala-galanya. Ini tidak akan melemahkan ekonomi. Tapi kini lebih daripada 10 tahun selepas krisis itu, kita masih belum secara keseluruhannya pulih daripada dampak yang telah berlaku pada Asian Financial Crisis ini. So kita jangan memandang remeh tentang isu-isu yang penting ini. Dan saya juga menyeru kepada pemerintah Malaysia supaya tumpu dalam isu-isu ekonomi, perkhidmatan asas, harga barang, dan mengemukakan formula yang boleh meyakinkan rakyat, bukan menggunakan retorik kosong atau alihkan tumpuan kita kepada isu-isu lain seperti isu perkauman atau isu politik yang lain. Dan ini bukan masanya untuk hanya berlumba dalam perbahasan politik. Tapi inilah maksudnya untuk dalam bahasa Inggeris, roll your sleeve and get to work.